Okay, hai semua. Jadi ini adalah part 3 untuk mutasi. Masih lagi 5.3. Ini part yang terakhir. Jadi dalam mutasi, yang ini kamu sudah belajar. 3 ini sudah belajar dalam video sebelum ini. Untuk video kali ini, kita akan melihat aplikasi penyelidikan genetik dalam meningkatkan kualiti kehidupan dan juga kesan penyelidikan genetik terhadap kehidupan manusia. Kita lihat yang pertama dahulu, aplikasi penyelidikan genetik dalam meningkatkan kualiti kehidupan. Jadi kita ada penyelidikan genetik, yang mana penyelidikan genetik ini dia dijalankan dalam pelbagai bidang. Tujuannya untuk mendatangkan manfaat kepada manusia lah, itu tujuan asal kita. Untuk menghasilkan sesuatu yang berfaedah kepada manusia. Dan dalam masa yang sama tentulah meningkatkan kualiti kehidupan. Jadi antara penyelidikan genetik yang dapat meningkatkan kualiti kehidupan manusia ialah yang pertama sains forensik, yang kedua terapi gen, dan yang ketiga adalah genealogi genetik. Okay, cikgu terangkan satu-satu. Jadi yang pertama ini adalah sains forensik. Sains forensik, salah satu bidang sains dan teknologi lah. So, sains forensik dia menjalankan kajian tentang penyiasatan jenayah. So, ada kaitan dengan jenayah. Okay. Boleh nampak apa yang ahli forensik ini sedang lakukan. Okay, ini prosesnya. Jadi, yang pertama sekali, semasa siasatan itu dilakukan, ahli forensik akan mengumpul bukti fizikal di tempat kejadian atau daripada individu yang terlibat. Jadi bukti fizikal itu mungkin apa-apa yang ditinggalkan lah, tapak kaki ke, cap jari ke, sampel darah ke dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Kemudian bukti-bukti yang diperolehi itu akan dianalisis di makmal. Dia kumpul kemudian analisis di makmal. Dan bukti-bukti saintifik ini yang telah dianalisis itu akan digunakan untuk mengenal pasti dan mengesahkan kronologi sesuatu kejadian. Artinya kita susun bagaimana kejadian tersebut berlaku, dia punya kronologi itu. Kemudian keputusan analisis ini dibentangkan di mahkamah. Jadi kalau kita lihat dia punya perjalanan ini, sains forensik ini, kita boleh buat kesimpulan bahawa sains forensik ini dia memainkan peranan yang penting dalam sistem perundangan. Okay, dengan menyediakan maklumat berasaskan saintifik melalui melalui analisis bukti fizikal. Okay, yang kedua pula adalah terapi gen. Okay, terapi gen terapi. Okay, ini adalah gen terapi. Kalau kita lihat dalam raja itu, kita boleh lihat sini adalah cell with non-functioning gen, gennya tidak berfungsi. Kita ganti gen tersebut untuk mendapatkan sel yang berfungsi dengan normal. Okay, so basically dia begitulah. Jadi tujuan terapi gen ini dia untuk membaiki gen mutant. Gen mutant ini adalah gen yang abnormal lah, tidak normal, ataupun gen yang cacat. Yang mana gen mutant ini merupakan penyebab kepada penyakit seperti hemofilia, anemia sel sabit. Kan masih ingat mutasi gen kan? Dan teknik terapi gen ini sebenarnya masih lagi berada pada peringkat eksperimen lah. Okay, masih peringkat eksperimen ini ya. Okay, jadi secara ringkasnya dalam terapi gen, dalam teknik ini, ahli saintis dia akan menyisipkan gen yang normal ke dalam sel ataupun tisu badan pesakit
bagi menggantikan gen yang rosak tadilah, iaitu gen yang mutant tadi. Jadi teknik ini dia membolehkan sesuatu penyakit itu dirawat tanpa menggunakan dadah, ubat-ubatan, tidak perlu ataupun tanpa melibatkan pembedahan. Okay, so ini lagi salah satu contoh untuk terapi gen, bagaimana dia dilakukan. Okay, jadi pertama sekali kita akan keluarkan sel stem daripada pesakit. Okay, dan dalam masa yang sama, kita akan memasukkan gen normal yang kita mau guna di sini ni kan. Kita masukkan dahulu ke dalam virus. Okay, so kita modify virus ini. Kemudian virus yang sudah termodifikasi ini, kita sudah tambah gen ini, kita akan campur dengan sel stem daripada pesakit. Alright. Kemudian sel stem pesakit itu akan berubah secara genetik. Jadi kita guna virus itu sebenarnya. Ada juga kebaikan lah virus itu kan. Kita modify dia, kemudian kita campur dengan sel stem supaya virus yang ada gen normal itu dia akan menyerang sel stem tadi. Okay, so dalam hal ini sel stem pesakit berubah secara genetik dan sel tersebut yang sudah berubah itu akan disuntik semula ke dalam pesakit. Jadi sel-sel yang sudah diubah ini secara genetik, dia akan menghasilkan protein atau hormon yang diingini. Dalam arti kata lain, sel-sel yang sudah diubah ini dia boleh menjalankan fungsi yang sepatutnya lah, fungsi yang normal. So itu adalah terapi gen. Dan yang ketiga adalah genealogi genetik. Okay, genealogi genetik. Jadi genealogi genetik ini dia merupakan suatu kajian yang melibatkan pengumpulan genetik untuk menentukan salasila atau susur galur, iaitu family tree. Basically kita build itu family tree. Family tree tahu kan? Susur galur itu tentang sesebuah keluarga, keturunan dan juga sejarahnya. Okay? Kita buat family tree ya. Tetapi beza dia dengan family tree biasa. Family tree tahu kan? Sekarang kita menggunakan maklumat genetik yang kita kumpul. Di mana kajian ini melibatkan ujian DNA. So kita bukan sekadar tulis nama saja, oh ini anak si anu, tidak. Kita masukkan maklumat genetik yang diperolehi melalui ujian DNA. Okay, so itu beza genealogi genetik dengan susur galur yang biasa, dengan family tree yang biasa. Alright. Dia melibatkan ujian genetik ya. Now, kita lihat pula kesan penyelidikan genetik lah. Jadi penyelidikan genetik ini kalau kita lihat, dia banyak digunakan untuk meningkatkan kualiti kehidupan manusia, kan? Okay, yang mana paling banyak kita gunakan adalah kaedah mengubah gen itu. Okay, mengubah gen itu paling banyak digunakan dalam bidang perubatan dan pertanian. Tetapi dalam masa yang sama juga ada kebaikan dan keburukan lah daripada penyelidikan genetik ini. Dan keburukan itu biasanya disebabkan oleh sifat manusia itu sendirilah. Okay, jadi kebaikan dan keburukan ini kita boleh lihat dari segi ekonomi, kesejahteraan hidup, etika itu sendiri, psikologi dan juga sosial lah. Okay, so antara persoalan yang timbul itu ekonomi, iaitu mungkin dia melibatkan insurans. Okay, ada yang kita tidak nafikan dia memberikan peluang pekerjaan lah. Tapi dalam masa yang sama, bila kita jalankan penyelidikan genetik ini, terutama genealogi genetik kan, kadang-kadang dia akan menimbulkan implikasi psikologi ataupun sosial, di mana mungkin wujud istilah invasion of privacy. Orang mau private kan, tapi ada privacy di sana. Kemudian mungkin menyebabkan stigmatizes individual lah. Menimbulkan stigma. Kita tahu dia punya keturunan begini-begini, so
Itu salah satu keburukan dia lah. Okay, tapi kebaikan tu kita dapat rawatan, kita dapat kenal pasti penyakit yang boleh diturunkan kepada generasi yang seterusnya. So ada kebaikan, ada keburukan lah. Okay, maksudnya kita tahu dia punya penyakit keturunan, tapi dalam masa yang sama kita menimbulkan satu stigma kepada keluarga tersebut lah. Okay, kesejahteraan hidup begitu ah. Jadi itu kesan-kesan dia lah kita boleh lihat. Jadi yang ini nih nanti cikgu bagi kamu lebih soalan lah. Mungkin kita boleh bahaskan untuk bahagian yang ini. Sebab this one kan tiada itu right or wrong answer. Sebab semuanya disebabkan oleh sifat manusia itu sendiri. Alright. So itu saja untuk hari ini. Thank you very much. Stay safe you guys. Okay, bye.